ketibaan dan mempersilakan pengarah Jabatan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Sesungguhnya pada hari ini ya Allah, kami berkumpul kerana-Mu, kami berkumpul untuk mengisi keredaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat. Wa khairu a'malina khawatimuhu wa khairu ayyamina yawma alqaka fi. Dapat maklum balas yang terbaik daripada pihak ibu bapa dalam 14/2015 untuk menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih ucapkan pada acara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang merupakan
Tuan Zainuddin bin Haji Muhammad Nur, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang dihormati Cik Zulkifli bin Ismail, Prolog PPD Unit Perhubungan dan Pendaftaran PPD Daerah Kelang, Cik Kamil Zaman bin Asyam, Wakil pada PPD, dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan, beliau juga merupakan mantan setiausaha PIBG sekolah ini suatu ketika. Yang berusaha Puan Azizah binti Mat, penasihat PIBG, perangkat guru besar sekolah kebangsaan Melayu, sahabat saya, saudara Hafizat bin Muhammad Darus, barisan guru-guru perlokanan, ibu bapa, guru, dan hadirin sekalian. Syukur alhamdulillah di sekolah kita inilah kali yang kedua kita menerima kunjungan seorang pengarah pendidikan negeri. Yang kali pertama mana dia, jadi ini berlaku kira-kira lebih daripada 10 tahun dahulu, sewaktu pada awal sekolah ini dibuka. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, peranan PIBG dalam sistem pendidikan semakin jelas dengan pelaksanaan Plan Pembangunan Pendidikan 2013-2025, terutamanya dengan adanya sarana berubah. Cerita ringkas tentang PIBG SDMU yang telah ditubuhkan pada tahun 1995, yang telah mengadakan mesyuarat agung secara berterusan sebanyak 21 kali, termasuklah pada pagi ini. Walaupun pentadbiran sekolah dan juga pimpinan PIBG bertukar tangan, namun kerjasama tetap berjalan berterusan. Kalau kita mengimbau kembali pada tahun 2005, di mana ada idea luar biasa dan susah payah PIBG, ibu bapa dan guru mengumpulkan dana, maka terbinalah dewan yang kita sedang menggunakan sekarang, yaitu sebuah dewan terbuka yang pertama di daerah Kelang, yang lengkap dengan pentasnya sekali, yang dikenali sebagai Dewan Hadari PIBG. Pada tahun 2008, selain daripada sumbangan mitra yang PIBG sumbangkan, PIBG juga telah mempertingkatkan kecekapan, terutama dalam aspek pengurusan keuangan. Dan pada tahun tersebut kita telah mula menggunakan perisian perakaunan. Mungkin PIBG kita merupakan antara PIBG yang paling awal di negeri Selangor yang menggunakan perisian perakaunan. Pada tahun 2011, dalam proses kita nak bina surau, maka kita telah menjalin hubungan dengan Perbadanan Wakaf Selangor dengan membuka akaun wakaf khas, di mana resip wakaf tersebut layak untuk mendapat potongan cukai. Dan dalam proses untuk kita membina surau PIBG, kita telah mengadakan 3 kali surau tahun, yaitu pada 2009, 2011 dan 2013. Dan pada tahun lepas kita telah berjaya menyelesaikan hutang kita pada anak. Pada tahun 2012 kita telah menerima anugerah PIBG Cemerlang Negeri Selangor bagi kategori pada sekolah rendah, di mana kita menerima hadiah dan juga bantuan khas daripada Kementerian Pelajaran, dan kita tidak membahagi-bahagikan duit tersebut, tapi kita gunakan untuk membina kastor atau boleh dipanggil sebagai wakaf PIBG Cemerlang. Dan seterusnya kita telah bina 2 lagi wakaf PIBG Cemerlang untuk kegunaan ibu bapa dan juga anak-anak. Sejak kita gunakan perisian perakaunan, maka persembahan penyata keuangan sentiasa dipertingkatkan supaya setanding dengan syarikat sedia berhad ataupun koperasi. Dan juga kita juga mengesyorkan supaya PIBG lain di Selangor mempunyai standar pelaporan penyata keuangan sendiri sebagaimana yang kita telah pelopori. Dan pihak kami juga ingin berkongsi ilmu dengan PIBG lain, maka lahirlah program kerjasama PIBG SDMU
dengan PIBG lain di daerah Kelang yang direstui oleh pejabat pendidikan daerah bagi memberikan package bantuan perisian perekaunan SQL account dan latihan bernilai 2.500 tanpa penerimaan di PIBG kepada 15 sekolah, yaitu yang pertama PIBG SMK Tinggi Kelang, yang kedua SMK Sri Andalas, yang ketiga SK Telukong, yang keempat SK Sungai Udang, dan yang kelima SK Perempuan Bukit Tiga. Itulah seringkas tentang apa yang telah kita laksanakan, dan mungkin dalam kumpulan pentadbir PIBG yang dilantik bagi tahun 2015-2016, yaitu perancangan yang lebih jauh dan akan meneruskan visi dan juga misi yang telah dilaksanakan oleh pengurusan pimpinan PIBG yang terdahulu. Kita mengharapkan segala rancangan yang telah dibuat maupun perancangan pada masa akan datang akan sentiasa mendapat sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan dan akan berjaya dan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan yang ringkas tapi penuh dengan maklumat untuk kita semua. Seterusnya, majlis dengan ini mempersilakan penasihat PIBG SK Meru, iaitu yang berusaha Puan Azizah binti Mat, Guru Besar SK Meru, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis, Puan Ruslan yang berbahagia, yang berbahagia, Tuan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Tuan Zanurin bin Haji Muhammad Noor, yang dihormati Yang di-Ketua PIBG Salah Bangsa Meru Encik Muhammad Zakani bin Kazmin, yang dihormati Encik Zulkifli Ismail, Penolong PPD Siasatan dan Aduan, yang dihormati Encik Mustafa bin Daud, Penolong Pengarah Unit Perhubungan Awam Jabatan Pendidikan Negeri Selangor selaku Pegawai Pengirim Tuan Pengarah Pendidikan, Encik Kamaruzaman bin Nasir, Penolong PPD Peperiksaan Awam mewakili Pegawai Pelajaran Pendidikan Daerah Kelang, yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Meru, Encik Anas bin Atta, Penolong Kanan Kurikulum, Tuan Haji Marsan Suwandi, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Ismail, Penolong Kanan Kurikulum, Pak Ruzita Jantan, Penolong Kanan Petang, Puan Asmawiyah Muhammad, Penolong Kanan Pendidikan Khas, Barisan Ahli dan Kuasa PIBG, Barisan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan Meru, Tuan-Puan, para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita bersama-sama dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dalam Misi Agung PIBG bagi kali yang ke-21 ini. Saya bagi pihak sekolah dan seluruh ahli jawatan kuasa PIBG mengalu-alukan kehadiran Tuan Pengarah serta semua tetamu jemputan ke majlis kita pada hari ini. Sesungguhnya kehadiran tuan-puan dapat menyuntik semangat dan ikhtiar kami untuk meningkatkan keseimbangan dan pendidikan di sekolah kebangsaan Meru ini. Saya juga mengalu-alukan kehadiran ibu bapa dan penjaga yang sudi meluangkan masa bagi memeriahkan majlis kita pada kali ini. Komitmen tuan-tuan dan puan-puan yang memberi keyakinan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan tugas kami, seterusnya mendidik anak-anak bagi mencapai keseimbangan akademik dan sosial yang kita harapkan. Ibu bapa yang hadir pada hari ini sesungguhnya merupakan ibu bapa yang benar-benar mengharapkan keseimbangan pendidikan anak-anak. Tahniah dan syabas di atas ruang masa yang tuan-tuan berikan kepada kami untuk kita sama-sama mencari keseimbangan untuk anak-anak di sekolah kebangsaan Meru ini. Tidak lupa juga saya bagi pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah serta syabas kepada AJK PIBG
yang diketuai oleh Encik Muhammad Syekani yang telah memberikan perkhidmatan PIBG yang cemerlang untuk sekolah kebangsaan Melayu ini, di mana banyak prasarana dan program-program kecemerlangan akademik telah dilaksanakan dengan sokongan PIBG. Tahniah, terima kasih dan syabas atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan kepada pihak sekolah. Tuan Pengarah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, untuk sekolah ini kita mempunyai 3 blok bangunan yang telah beroperasi sejak 1994 lagi. Itu menyebabkan Mesyuarat Agung kali ini adalah kali yang ke-21. Namun kerana keadaan yang sebegini, kita memerlukan sokongan yang kuat daripada PIBG untuk menambahkan prasarana di pihak sekolah. Dan bagi kaki tangan guru, kita mempunyai seramai 117 orang guru dengan 14 orang staf sokongan serta 11 orang pekerja pembersihan dengan kapasiti murid seramai 1,625 orang, di mana di kelas pendidikan khas kita ada 6 kelas yang terdiri daripada 43 orang murid, serta di kelas prasekolah kita mempunyai 4 prasekolah dengan 100 orang pelajar prasekolah. Namun untuk pengetahuan tuan, dari segi guru kami mencukupi, tetapi pembantu pengurusan murid untuk prasekolah dan pendidikan khas kami masih kurang. Jadi saya mohon agar tuan dapatlah sekiranya andainya ada permohonan daripada pegawai-pegawai baru untuk berkhidmat sebagai pembantu pengurusan murid, dapatlah kiranya disalurkan kepada SD baru, ya, untuk membantu melancarkan pengurusan murid di prasekolah dan pendidikan khas. Tuan Pengarah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sini saya ingin berkongsi apakah aspirasi sekolah dalam melaksanakan agenda pendidikan bagi anak 21 ini. Jadi untuk pengurusan akademik, kami telah mensasarkan sebanyak 75% murid lulus dalam UPSR. Berbanding tahun lepas kita hanya ada 69,8%. Dengan murid purata sekolah kami sasarkan kepada 2,34, dan untuk pencapaian murid 5A kita sasarkan sebanyak 17 orang. Berbanding tahun lepas kita ada 10 orang. Dan untuk kecemerlangan akademik ini kami telah pun bersama-sama dengan ibu bapa membuat MOU, membuat persetujuan untuk melaksanakan berbagai program bagi meningkatkan kecemerlangan ini. Kerana sebagaimana yang saya nyatakan kepada PIBG, untuk tahun 2015 ini kita akan lebih fokus kepada pencapaian kecemerlangan UPSR untuk sekolah kebangsaan Melayu. Sebab untuk pengetahuan tuan, apabila kali pertama saya menerima surat ke SK Meru, ada di kalangan ibu bapa yang ada di sini yang berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan kepada saya, dia kata, puan, SK Meru dari segi pokok dan hem dah bagus, tetapi dari segi akademik perlu ditingkatkan. Jadi saya bersama dengan rakan-rakan penolong kanan dan guru-guru telah menyahut cabaran itu, dan insya-Allah kami cuba melaksanakan pendidikan kecemerlangan untuk sekolah kebangsaan Melayu ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, untuk pengurusan HEM kita telah mensasarkan sebagai 95% untuk kehadiran sama dengan KPI yang pengarah jalankan. Dan sebagaimana untuk pengetahuan tuan, untuk bulan Januari kehadiran sekolah kami 93.3%. InsyaAllah kita akan berusaha dan melaksanakan program untuk menyahut, untuk membawa murid-murid ini hadir ke sekolah. Sementara dalam bidang kurikulum, kita mensasarkan penyertaan yang lebih banyak untuk pertandingan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Dan bagi pencapaian untuk tahun 2014, kita telah menjadi johan untuk pertandingan. Tuan Pengarah cepat, jadi saya kena lagi sikit. Untuk pertandingan softball dan hoki. Dan untuk tahun 2015 ini kami telah melancarkan program kecemerlangan sukan dengan meletakkan sukan hoki dan softball sebagai sukan elit untuk sekolah kebangsaan Melayu ini.
untuk memastikan kegiatan kurikulum ini berjalan dengan lebih baik, maka pihak sekolah telah menukar waktu ataupun hari kegiatan kurikulum daripada hari Sabtu kepada hari Rabu. Dan untuk keselamatan murid, kita telah membuat persetujuan bersama dengan sekolah rendah agama, di mana mereka lepaskan murid dan kita akan menunggu kehadiran murid di taman yang kita janjikan. InsyaAllah untuk keselamatan anak-anak bagi kegiatan kurikulum kita akan laksanakan. Dan untuk setakat ini yang telah kita buat, peratus kehadiran amat memberangsangkan. Jadi rupanya tukar waktu ini adalah sesuatu yang amat penting. Dan kerana bagi satu, untuk hari Sabtu kita telah berusaha untuk membuat kelas tambahan bagi tahunan. Jadi hari Sabtu kita guna sepenuhnya untuk akademik dan hari Rabu kita laksanakan kegiatan kurikulum. Tuan Pengarah dan rakan-rakan yang tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk pengurusan HEM kita telah pun mencapai kecemerlangan, di mana di dalam setiap pertandingan yang dianjurkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kelang pada tahun 2015 kita telah menjadi johan bagi pengurusan kantin cemerlang dan inovasi untuk unit bimbingan dan konseling, serta menjadi tempat ketiga bagi pengurusan bilik PPA. Jadi itu berdasarkan keputusan untuk tahun 2014. Dan bagi sukan, bagi kurikulum, kita telah murid kita telah berjaya mewakili daerah Kelang ke peringkat negeri Selangor untuk pertandingan hoki dan juga softball, yang mana ini pun telah menjadi johan. Dan kita menjadi johan MSS Selangor bagi pasukan softball bawah 11 tahun dan pasukan hoki bagi bawah 12 tahun. Juga untuk MSS Selangor kita juga menjadi johan pada tahun 2014. Jadi pihak sekolah sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi kecemerlangan kurikulum dan sukan. Dan sekali lagi saya mengharapkan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk membenarkan anak-anak terlibat dalam aktiviti kurikulum, dan tolonglah hantar anak-anak untuk mengikuti apa sahaja pertandingan yang telah kita anjurkan. Tuan Pengarah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhirkan ucapan saya ini, saya ingin memohon dan merayu dengan Tuan Pengarah. Sekolah kami berusia lebih kurang 21 tahun dan keadaan catnya agak curam. Jadi pelbagai masalah antaranya seperti masalah air, masalah elektrik. Jadi saya amat berharap agar tuan dapatlah kiranya ada peruntukan daripada kementerian, sebab permohonan ini telah dibuat oleh guru besar sebelum saya lagi tuan. Jadi untuk hari ini saya merayu memohon agar andainya ada peruntukan salur-salurlah ke SK Meru, tengok-tengoklah permohonan kami agar permohonan itu dapat, tak dapat semua pun dapat satu pun jadilah tuan. Nak cantikkan sikit sekolah kebangsaan Meru ini, insyaAllah. Jadi akhir kali terima kasih atas kesediaan tuan meluangkan masa. Saya tahu sebab tuan hari ini, Tuan Pengarah hari ini ada 5 program dan sekolah kita baru yang kedua. Dia kena bergerak pukul 12 daripada sekolah kita. Jadi saya tak nak bercuti pandang di sini. Terima kasih tuan atas kesediaan meluangkan masa. InsyaAllah tuan akan bersama dengan kita sehingga pukul 12 dan merasmikan Besar Agung PMG serta Taman 5, dan seterusnya kita akan bagilah jamuan sedikit di bilik yang baru kita bina, iaitu ucapan untuk melahirkan anak-anak di sekolah ini sebagai anak-anak yang cemerlang. Akhir tahun nanti kami akan jemput tuan untuk melihat kecemerlangan yang akan digelar oleh SK Meru, insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Besar, semoga semua hadirin dapat mengambil ingatan dan juga panduan dalam memastikan perkembangan pembelajaran yang berterusan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan di sekolah ini. Hadirin sekalian, majlis kita majlis yang diberkati, penyambung ukhuwah ibu bapa dan guru di sekolah ini. Jemputlah yang
Mohon merasmikan majlis kami. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Zainuri bin Muhammad Nur, Pengarah Pendidikan Selangor, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis. Dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berusaha dari saudara dan saudari pengurusi majlis yang dihormati Puan Aliza bin Hikmat, Guru Besar SK Meru, yang berusaha Cik Muhammad Sarkani bin Kasmin yang dipertua PIBD, Cik Kamal Zaman bin Nasiah, Penolong Pengarah PIBD Kelang, mewakili Pegawai Pendidikan Daerah Kelang, Encik Zulkifli bin Ismail, Pegawai Jabat Pendidikan Daerah Kelang, pegawai daripada DPN Selangor, pegawai daripada PIBD, ahli-ahli datang kuasa PIBD, guru-guru perlengkanan, guru-guru, ibu bapa serta anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini saya rasa bertuah kerana dapat bertemu dengan warga SK Meru buat kali pertamanya. Walaupun berusaha dekat tadi sampai 12, tapi saya sebenarnya kena ada di masjid negeri 12.30 sebab ada program Multaka guru-guru pendidikan Islam peringkat negeri Selangor 1,000 orang lebih. Jadi saya kena cakap hari itu. Jadi kalau saya cakap Nasul tu minta maaf. Tadi di Kinara tu cakap sekolah menengah. Ni SK Meru ni bercakap sekolah menengah. Sebab itu bila tengok pelajar-pelajar main gamelan tadi, saya nampak macam pelajar sekolah menengah sebab badannya agak besar. Tapi bila saya tanya, pelajar tahun 4 ya, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi tahniahlah kerana pelajar-pelajar sekolah kebangsaan Meru ni fizikalnya besar. Tapi yang lebih penting lagi ialah anak-anak kita di sana tu hebat bermain gamelan dan setanding dengan sekolah-sekolah lain. Malam tadi saya pergi tengok Wind Orchestra sekolah Seri Putri diadakan di ICC. Dan tadi SK Section 4, SMK Section 4 Bandar Kinara dia pun ada Wind Orchestra sikit. Ya, tapi boleh buat pertunjukan di peringkat negeri. Dan hari ini di SK Meru pagi ini kita ada orkestra kita, gamelan kita oleh pelajar-pelajar kita. Dan saya percaya pelajar-pelajar ini mempunyai potensi yang begitu besar. Ya, tuan-tuan dan puan. Pelajar SK Meru ni ada 1,625 orang. Gurunya pula ada 117 orang. Ibu bapa ni lah ramai kan. Jadi kalau saya nak jumpa semua orang, memang agak mustahil. Sebab itu saya setiap hari seberapa ramai seberapa banyak saya nak pergi berjumpa dengan guru-guru, para pelajar dan juga ibu bapa. Tapi mungkinlah oleh kerana negeri Selangor ni negeri yang paling besar sekali dalam pendidikan, agak mustahil saya boleh jumpa semua. Tapi kalau jumpa ramai orang, boleh menyampaikan mesej, boleh menyampaikan hasrat Kementerian Pendidikan, hasrat kerajaan, itu sudah cukup baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila disebut Selangor ni negeri yang paling besar, saya dari pengarah tu saya takut juga. Bila negeri paling besar ni, kalau nak pastikan Malaysia cemerlang, jadi negara maju, negeri yang paling utama sekali ialah negeri Selangor. Sebab bilangan pelajarnya paling ramai.
920,000 orang datang dari negeri Sabah. Itu baru kerajaan, belum kampus yang swasta. Kalau kampus swasta 1 juta lebih, 1 juta lebih. Cikgunya dia ada 62,000 orang. Belum kampus lagi tangan sokongan ada 70,000 lebih. Cuba bayangkan kalau saya nak jumpa semua orang tu susah. Jadi mungkin saya tak kenal semua orang, tapi cikgu patut kenal saya lah. Dia jemput lui kahwin, saya pergi dia pun tak kenal saya. Jadi bila nak memastikan Selangor dari negeri yang termaju dalam pendidikan di Tanah, kita kena buat banyak program. Ya, program ini bukan setakat program negeri, tapi program di peringkat daerah dan juga program di peringkat sekolah. Kita di kementerian atau di negeri hanya membuat dasar. Saya boleh-bolehnya tak nak buat program pun. Biar program itu dibuat oleh sekolah, school basis. Kerana kalau program itu dibuat di peringkat sekolah, pihak sekolah tahu apa keperluan untuk anak-anak murid dia. Nak jadikan anak murid macam mana? Sebab apa yang berlaku di sekolah Seksyen 4 kan, salah dengan SK Meru ni tidak sama. Lokalitinya tidak sama, latar belakang kerajaannya pun tak sama. Jadi sebab itu masing-masing ada kekuatan dan kehebatan, dan tidak kurang juga ada kelemahan di mana-mana. Tapi kita tahu di bawah kepimpinan guru besar yang baru, guru besar yang baru bukan saya. Saya baru 3 bulan, guru besar baru 2 bulan. Kita bawa khas daripada Sabak Bernam, Kampung Baru Sabak Bernam ke SK Meru ni semata-mata nak membangunkan SK Meru ni supaya SK Meru ni terus. Kalau tidak, guru besar tak payah datang sini. Dan kita kena ingat, kecemerlangan satu-satu sekolah itu terletak di bawah kepimpinan. Tidak ada sekolah yang cemerlang ditadbir oleh guru besar ataupun penolong kanan yang tidak cemerlang. Kebanyakan sekolah yang cemerlang itu guru besar yang cemerlang, penolong kanan cemerlang, cikgu-cikgunya pun cemerlang. Kalau cikgu-cikgunya tak cemerlang, sekolah itu jadi cemerlang. Jadi tak cemerlang. Jadi apa? Sebab itu kalau kita lihat kadang-kadang ada setengah orang bila tukar sini sekolah pun dia jatuh, tukar sekolah lain sama juga. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena fikirkan bagaimana cara nak membangunkan sekolah ini. Kerana nak membangunkan sekolah ini ada beberapa aspek yang perlu diambil kira. Pertamanya ialah dari segi akademik. Jadi sekolah ini jadi sekolah yang hebat. Kalau lihat UPSR ada peningkatan antara yang terbaik. 5A pun ada 10 orang, bukan tak ada. Ada 10 orang, tapi 10 daripada bukan dulu. 290, 240. Jadi 240 orang, ada 10 orang dapat 5A. Baru berapa persen? Tak sampai pun 5%. Jadi kita kena fikirkan macam mana nak lonjakkan sekolah ini supaya 10% dapat 5A. 10% itu maknanya 25 orang. Jadi di Selangor ini kita ada buat satu program. Ini saya dah mula cetuskan idea ini dan war-warkan kepada sekolah, dan kita telah beri penerangan kepada beberapa daerah, iaitu program di Champion. Champion ini kerana kita nak jadikan Selangor champion. Slogan negeri Selangor bila saya datang, pendidikan Selangor terbilang. Terbilang ini keliru dalam membuat. Maksud terbilang ini mesti nombor 1, nombor 2, nombor 3, betul tak? Kalau lumba lari, pingat emas, pingat perak, pingat gambu. Lebih pada itu orang tak bilang, tak panggil pun dia. Jadi dalam UPSR ni kita janganlah ketinggalan. Selalu kita dapat nombor 8, nombor 9 di Selangor ni. Jadi
kita nak supaya dia melonjak. Paling-paling cemen lah, paling-paling koman pun nombor 3 ya. Kalau tidak nombor 3, nombor 1 lah. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan? Takkan selama ni orang sebut dengan dia asal UPSR dengan asal UPSR dengan negeri paling besar, negeri sama paling ramai pelajar. So kita kena buat sesuatu. So dalam program champion ini kita harap pihak sekolah telah pasti paling kurang 25 orang untuk kita target dia dapat 5A. Dan ini kita akan beri fokus ya, yang pertama. Pelajar lain pun ada juga. Jangan bimbang ibu bapa. Sebab kelas tambahan dibuat untuk semua pelajar. Tapi yang 25 orang ini kita target dia dapat 5A. Kalau ada pelajar lain yang bagus nak menyertai ya, program di champion ini, dia kena usaha buat. Dia kena usaha buat supaya dia boleh masuk dalam kumpulan itu. Dan ini tak perlukan kerja tambahan daripada guru-guru ya. Tapi kaunselor kena ada kerja sikit lah. Sebab dia kena pantau perkembangan 25 orang pelajar ni. Kita bagi ya, 25 orang ni kepada 5 grup. Satu grup 5 orang. Dan 5 orang ni dia kena study sama-sama. Seorang dalam grup tu mesti yang hebat lah. Supaya dia boleh bantu mengajar antara satu sama lain. Dan kita kaunselor kena pantau hari ini belajar apa, besok belajar apa, lusa belajar apa dan sebagainya dalam situ. Setiap kali ujian ya, kumpulan mana yang paling baik kita akan beri hadiah. Individu terbaik pun akan dibelajar. Maksud TIB tak ada masalah beri hadiah. Cakap beri hadiah kotak pensel ke apa tu. Dan kita sediakan buku rujukan, buku-buku soalan. Bukan rujukan kembali, buku-buku soalan untuk dia buat lebih tinggi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya cakap ni saya dah buat dulu masa saya jadi pengetua. Jadi alhamdulillah memang dapat melonjakkan. Sebab dulu masa saya jadi pengetua, sekolah saya asyik-asyik 5 orang, 6 orang dapat grade 1. Sekolah menengah grade 1. Masa tu saya jadi pengetua di sekolah Felda pada Pio. Jadi macam mana saya berfikir nak melonjakkan supaya ramai dapat grade 1 setanding dengan sekolah di mana. Jadi saya target 40 orang. Sasaran saya 40 orang. Saya bagi 8 kumpulan. Buat macam itu pantau sepanjang tahun. Akhirnya bila keputusan keluar 41 orang, lebih pula tua dapat grade 1. Tapi betul-betul pantau dan berfokus. Jadi tuan-tuan dan puan, SKBM juga tidak mustahil ya. Boleh dapat perkara yang sama ya, malahan boleh lebih hebat daripada itu. Dekat kampung saya, sebelah kampung saya SK Pak Zero, dia dapat berapa puluh orang lah 5A. Daripada sebelum itu hanya beberapa orang saja. Jadi dia boleh melonjakkan lebih ramai lagi dapat 5A dan antara sekolah yang terbaik ya di Lahore ini yang dapat ini. Sekolah kampung je. Dari kampung ni bandar sikit ramai apa. Di bandar ni ada nampak kereta banyak, ada nampak kilang-kilang bandar. Kalau kampung ni nampak kelapa, nampak sawah, nampak hutan, itu kampung. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, dari segi kurikulum sekolah ini juga hebat ya, telah melahirkan yang wakil negeri, menang peringkat daerah, mereka menjohan peringkat negeri. Maknanya anak tuan-tuan dan puan ini hebat ya? Bukan hebat, hebat. Ada yang johan sampai peringkat negeri. Kalau peringkat negeri ini sobat dia peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat daerah. Kalau peringkat daerah pun hebat. Kalau peringkat negeri lagi hebat. Peringkat negeri ini maknanya dia satu daripada 900,000. Bayangkan, punyalah hebat. Jadi kalau dalam daerah mungkin satu dalam 100,000. Anak tuan-tuan dan puan dipilih mewakili daerah dan johan sampai peringkat. Sebenarnya orang selama ni hebat.
angkatan hebat. Ada cikgu kita, Puan Yasmin. Yasmin bin apa? Puan Yasmin itu dicalonkan antara 50 guru terbaik di dunia dalam Teachers World Teachers Global Teachers Prize. Jadi 50 antara 50 guru yang terbaik di dunia. Tapi dia, walaupun dia tak menang, tapi antara yang terbaik. Kalau menang itu dapat 3.8 juta US dollar. Kalau kita ketiga dengan jari kat kaki tak cukup ni. Tapi walaupun dia tak berjaya, dia jadi duta ambassador, boleh merawat negara-negara dan memperkenalkan pendidikan, tahu tentang pendidikan dunia. Hebat. Dan ada antara guru kita yang menang inovasi sampai peringkat kebangsaan, menang sampai ke Jepun dan sekarang nak pergi bertanding di Amerika. Ada murid kita, semalam Sri Putri itu akan bertanding. Sri Putri ini di bawah serang juga. Dia akan bertanding Wind Orchestra pergi ke New York dan bertanding di New York. Jadi itu semua budak-budak kampung, bukan budak-budak bandar seperti kita ni. Tapi oleh kerana kesungguhan dia, bersungguh-sungguh, ya, akhirnya boleh mewakili negara dan berjaya di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya juga nak ucapkan tahniah dan sahabat utamanya kepada YDP PIBG dan ahli datang kuasa serta PIBG semua. Kerana PIBG SK Meru ini pernah dinobatkan sebagai PIBG terbaik negeri Selangor. Kalau PIBG terbaik, ibu bapaknya hebat. Ibu bapaknya boleh bekerjasama antara satu sama lain. Apa, bulat air kerana pembetul, bulat manusia kerana muafakat. Kalau tidak ada muafakat, semua tak boleh jadi. Hari ini kita boleh duduk bawah Dewan Hadirin kerana ada PIBG. Dapat surau, buat surau besar, macam surau universiti kerana ada PIBG. Dapat buat wakaf-wakaf kerana ada PIBG, kerana sumbangan daripada ibu bapa. Hebat ibu bapa di daerah ini, di sekolah ini, kerana sangat prihatin dengan pendidikan anak-anak ini. Saya tengok sekolah ini, walaupun bukan sekolah SDKC ataupun SDKT, tapi sumbangan daripada ibu bapa tu agak besar. Dia sampai boleh bina berbagai-bagai. Biasanya yang mudah kutip derma ni ialah SDKC atau SDKT. SDKC lah utamanya. Dia boleh bina dewan, duta-duta dan sebagainya berdasarkan sumbangan ibu bapa. Tapi di sini pun tidak kurang. Tentang perempuan. Jadi oleh kerana PIBG ni dah berusaha sungguh-sungguh dan sebagainya, ya, kita di peringkat jabatan akan sentiasa beri sokongan yang baru. Dan mungkin kita boleh dapatkan anugerah untuk PIBG cemerlang di peringkat kebangsaan. Kerana ya, sekolah yang saya pergi tadi, ada satu bilik yang saya resmi tadi ialah bilik PIBG. Jadi ada bilik PIBG ini di mana setiap hari ada AJK ataupun ada jadual bertugas daripada kalangan ibu bapa penjaga. Siapa-siapa nak program bantuan datang. Kalau ada ibu bapa nak buat bayar iuran PIBG pun boleh bayar. Kalau nak tengok PIBG antara yang terbaik ialah di SK Seri Makmur Sabak Benar. Boleh saya pergi. Dia ada bilik khas dan sebagainya. Tapi di sini juga hebat kerana PIBG kita telah dijadikan role model, contoh. Ya, ada SQL, sistem account yang diguna pakai dan dijadikan contoh oleh 5 sekolah lain. Tak bangga tuan-tuan. Kerana pengurusi dia memang orang yang hebat account lah. Kemudian PIBG juga telah pun menjayakan beberapa program yang dilaksanakan di peringkat sekolah ini. Kapal hijau tu, kapal putih tu dan kapur. Ya. Tapi hari ini kita mengajar menggunakan teknologi. Boleh mengajar terus guna internet. Boleh Google terus, boleh access, explore, cari bahan-bahan daripada internet. Kalau boleh begitu. Maknanya kalau kita mengajar matematik terus guna
bahan-bahan daripada internet, lagi bagus. Kalau kita boleh mengajar kemahiran hidup, terus tunjuk contoh-contoh apa yang berlaku di tempat lain, lagi bagus. Kalau kita mengajar sejarah, kita terus boleh explore. Dan kita telah beralih daripada pengajaran berpusatkan guru kepada pengajaran berpusatkan murid, daripada teacher center kepada student center. Sekarang ni murid kena banyak buat. Dalam tingkatan 3 kita dah ada PP3, PBS, pentaksiran berasaskan sekolah, di mana murid-murid yang kena buat, murid-murid jalankan praktikal, amali. Bukan setakat teori. Bukan cikgu dia mengantar TBW, murid dalam baru. Kita nak cikgu ajar sikit, murid buat banyak. Cikgu ada bimbing murid supaya dia cari sendiri. Cari dalam buku rujukan, cari dalam internet untuk dapat supaya mereka ini betul-betul komputer. Inilah kemenjadian murid yang kita nak lahirkan di abad ke-21, iaitu murid-murid yang mempunyai kompetensi yang tinggi, ada skill yang tinggi, boleh berdikari. Kalau dulu orang berlumba-lumba nak dapat keputusan yang baik, sijil yang baik dalam UPSR, PMR, SPM, SDPM, sampai buat diploma, ijazah, master, PhD, lanjut sampai usia lanjut. Tapi tak gede-gede peramaan. Saya nak beritahu, pendidikan akan datang dia berbeza sedikit dengan pendidikan akan datang lebih mementingkan kepada kebolehan, kompetensi anak-anak. Bukan setakat dapat sijil dan sekolah, dia mesti boleh buat. Kalau nak kerja, orang akan tanya, apa yang awak boleh buat? Boleh masak, boleh kulineri, boleh kosmetologi, boleh welding, boleh oil and gas, boleh elektrik ke, boleh dunia rambut ke, boleh jadi tukang urut ke, fisiografi. Yang ini semua ialah kompetensi dan pendapatan untuk orang-orang yang akan datang dinilai daripada kemahiran yang dia ada. Siapa yang ada kemahiran tertentu, dia akan dibayar gaji yang besar. Sebab tu orang yang pergi ke Dubai, yang pergi ke Vietnam, pergi ke Afrika kebanyakan dalam bidang skill, dalam bidang kemahiran. Dan mereka ni dibayar gaji ikut kepakaran. Kalau saya jadi cikgu dibayar gaji banyak tu. Tak bayar lebih daripada itu. Walaupun saya expert lebih. Sekarang ni ada lagu cemerlang, lebih sikit. Tapi mereka yang ada kompetensi ni, dia bayar lebih. Saya bagi contoh lah kan. Kalau orang welding ni, dia bayar, kalau welding biasa-biasa ni setakat 3,000-4,000. Tapi kalau dia boleh welding yang besar, itu paling-paling komat 10,000, 6G. Kalau boleh welding dalam air 10,000 tuan-tuan, itu berdasarkan kepada kemahiran. Kita tengok orang yang buat kulineri, chef Wana, semua tahu chef Wana kan? Berjuta-juta hari ini dah menjadi jutawan. Dia keluar 5-6 minit pun orang bayar 100,000. Mereka kasut, Datuk GB2 buat kasut kat Inggeris orang Malaysia, hari ini dah jadi jutawan. Widar Sasun, tukang gunting rambut, hari ini keluaran dia, produk dia dipakai di seluruh dunia dan hari ini juga jadi jutawan. Kita bahasa apa ni? Jadi yang pentingnya ialah pelajar kita, kalau boleh dia keluar, dia mampu berdikari, mampu hidup pada zaman yang akan datang. Sebab kita kena tahu, dalam pendidikan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang cemerlang akademik, dia boleh melanjutkan pelajaran dalam akademik terus, boleh jadi doktor, jadi engineer, jadi arkitek dan sebagainya. Tapi ada yang sederhana. Yang sederhana ni lah yang kita nak berikan dia kemahiran. Ada juga yang lemah. Yang lemah pun kita nak beri kemahiran tertentu supaya mereka ni keluar nanti ada sesuatu yang boleh dia buat. Taklah dia merepek dulu pilih sana sini turun naik supermarket, tidak ada guna. Kita nak dia dulu.
Kalau tak nak kerja kerajaan, boleh kerja swasta, boleh kerja kat industri. Industri punya banyak ni. Satu Malaysia ni ada 6 koridor, 3.3 juta tenaga kerja diperlukan dalam tahun 2020. Siapa nak isi? Bangla ke, Myanmar ke, Indo ke? Takkan nak biarkan anak kita merempat di bumi sendiri, tidak bekerja. Orang lain ambil harta kita, bawa balik negara masing-masing. Itu fikirkan. So kalau tak nak kerja swasta, tak nak kerja dengan industri, boleh bekerja sendiri. Yang penting kerja. Malahan yang kaya raya dan jutawan ialah orang yang bekerja sendiri, yang niaga. Jadi tuan-tuan dan puan, semangat dari kita ni. Sebab nak pastikan tuan-tuan dan puan semangat nak membangunkan anak masing-masing. Ada tak ucapan ni panjang, tapi saya tak pernah nampak. Saya tak baca baca sikit. So terima kasih yang tidak terhingga kepada PIBD, kepada sekolah kerana menjemput saya. Ya, memang hasrat saya untuk bertemu dengan semua warga pendidikan, warga guru-guru dan juga ibu bapa. Dan kita harap PPM ni, Pelan Pembangunan Pendidikan ni menjadi kenyataan supaya murid-murid menjadi. PPM ni orang tanya apa PPM? PPM ni nak jadikan murid ni manusia yang terbilang. Sebab dia ada aspirasi murid, dia mesti berpengetahuan, ada kemahiran berfikir, bukan kemahiran berfikir arah tinggi. Ada daya saing, ada daya juang, ada daya tahan, ada daya kepimpinan yang membolehkan dia hidup pada masa akan datang. Sebab itu dalam aspirasi sosial kita bangunkan sekolah, ya, kita bangunkan di mana-mana saja, bandar, luar bandar, kampung dan juga jauh di pedalaman. Sekolah kita hebat, sekolah batu bertingkat-tingkat. Orang kata kalau sekolah bertingkat-tingkat kan bola bodoh tingkat-tingkat. Patutnya makin sekolah makin tinggi tingkatnya, kepandaian kita pun makin tinggi lah. Jadi kalau sekolah macam ini, pergi ke Indonesia ni, universiti lah. Saya pergi beberapa universiti, ini ada 2-3 blok universiti lah. Jadi teman-teman, itulah kehebatan kita ada semua. Kemudian kita nak bagi sama rata, peluang yang sama rata kepada semua. Tak kira lah apa. Dan yang paling penting sekali, akhirnya kita nak pastikan negara kita terus aman damai, makmur, kita boleh menikmati kesejahteraan hidup. Itu yang paling penting. Jangan kita bergaduh itu gini dan sebagainya, gaduh antara kaum yang menyebabkan negara huru-hara sehingga kita pun susah hidup. Kita tengok negara lain pun takut kan. Kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang di Asia Tengah sana, berbagai perkara berlaku yang menyebabkan kita sendiri berasa takut. Sampai ke sini tu, sampai ke sini dia punya kesan. Ada kalangan pelajar kita yang terlibat sampai luar Sabah. Luar Sabah bertanya saya, sini pun ada AS ke? Sini adalah AS Ismail. Jadi pastikan anak-anak kita jangan terlibat perkara-perkara yang berkenaan. Ada banyak lagi benda yang nak buat tuan-tuan. Okey. Oleh kerana saya pun dah berpeluang ni, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekolah ni dia minta macam-macam, tapi saya bukan wakil ya. Saya pengarah je. Pengarah ni kerja dia nak pastikan semua murid dapat belajar selesa, dapat pendidikan yang baik dan akhirnya keluar jadi murid yang baik. Tapi saya bagi juga lah penyelenggaraan dalam 10,000 lah kepada sekolah ni. Tapi penyelenggaraan itu sebagai kerana PIBD ni hebat untuk bagi. Okey, saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, dan saya harap cikgu-cikgu orang kata jangan datang tak menambah, pergi tak murah. Ya, biarlah kita ambil di sini, kita meninggalkan dasar yang besar. Sebab kata orang, burung kediri terbang ke hutan, gugur bulunya di ranting sena, ranting patah menimbul budak. Jangan jadi rambutan jantan, orang berbunga, awak berbunga, orang berbuah, awak tidak. Ya. Jadi harap apa yang kita buat ini membuahkan hasil. Fokus kepada apa yang kita buat, insyaAllah kita akan berjaya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Mesyuarat Agung PIBD SK Melu tahun 2015. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adik Muhammad Mukrish bin Razali. Seterusnya, adik Muhammad Nur Nazwan bin Madhanin. Penerima seterusnya ialah adik Nur Akhilah Syahira binti Muhammad Fazli atau wakil. Dipersila seterusnya adik Nur Dina binti Suhaili. Seterusnya dipersilakan adik Nur Nadia Az-Zahra binti Muhammad Syahrudin. Seterusnya dipersilakan adik Nur Najwa Insyirah binti Azhar. Seterusnya dijemput adik Nur Niza binti Masri, wakilnya. Beliau ialah guru SK Meru di sekolah ini. Okey, dijemput seterusnya adik Natasha binti Hasan. Seterusnya dijemput adik Syahrul Nazmi bin Zakaria atau wakil. Dan yang terakhir dijemput adik Azia Alina binti Kamzaiman. Seterusnya ialah penyampaian sigil penghargaan kepada Ejiman Rimba PIBG at SK Meru bagi acara seterusnya. Dipersilakan. Okey.